Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Datuk Pengerusi LPU, Datuk Naib Chancellor, Timbalan Naib Chancellor, dekan-dekan dan rakan-rakan sekalian. Saya ingin mengutarakan satu masalah kita ataupun satu apa yang ingin saya cadangkan, iaitu inovasi pembelajaran pengajaran untuk melahirkan graduan berkualiti tinggi. Bah melanda, kita boleh tenggelam. Petronas dan industri minyak dan gas, di sana ada UTP. Mereka lebih suka mengambil graduan daripada UTP. Di manakah UKM? TM dan juga Tilco Industries, di sana ada MMU. Mereka lebih suka mengambil graduan daripada MMU. Di manakah UKM? Tenaga Nasional dan Energi Industri, di sana ada Uniten. Di manakah UKM? Ketenteraan dan Defence Industries, di sana ada UPNM, dan mereka lebih suka mengambil graduan daripada UPNN. Di manakah UKM? Jabatan Agama Islam, di sana ada Universiti Islam Malaysia yang baru ditubuhkan. Di manakah UKM? Polis dan Industri Keselamatan, di sana mungkin akan diwujudkan Universiti Polis. Tentu saja mereka lebih suka mengambil graduan daripada universiti ini. Di manakah UKM? Bank Negara dan Industri Perbankan, di sana ada INSAF. Tentu saja mereka lebih suka mengambil graduan daripada INSAF. Di manakah UKM? Hasilnya kita lihat sekarang, selepas 3 bulan peperiksaan terakhir, hanya 43.4% saja graduan kita yang mendapat pekerjaan, dan ini adalah lebih kecil daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Kemudian di sana ada disruptive innovation, yang melanda dunia pendidikan sebagaimana telah melanda dunia-dunia lain. Kalau dahulu kita biasa membeli CD di kedai-kedai CD, tapi sekarang ni dengan adanya iTunes, kedai-kedai CD dah mati dan kita boleh beli lagu digital dalam digital format dengan lebih murah dan lebih mudah, tak payah pergi ke kedai. Kedai-kedai dah tutup. Jadi di sana juga bagi dalam dunia pendidikan, di sana ada Open University ataupun Online University di seluruh dunia yang boleh pelajar-pelajar mengikuti kursus-kursus mereka dengan yuran yang murah, tak perlu berpindah daripada tempat rumah mereka, dan mereka boleh bekerja, dapat pengalaman masa sama belajar. Perhatikan ini, university, Georgia Tech University, one of the best technical university in the world. Mereka offer master course dengan hanya RM6,600 US dollar. Jadi di manakah UKM? Sebab pelajar-pelajar daripada Yaman, daripada Iraq, daripada Libya yang selama ni ramai datang tempat kita, tentu saja mereka lebih suka mengambil kursus ini sebab nama title Georgia Tech tu lebih bermakna bagi mereka daripada nama UKM. Jadi manakah UKM? Jadi jangan pandang rendah kepada Open University ini. Saya telah beberapa kali menginterview pekerja yang nak masuk ataupun kenaikan pangkat. Graduan Open University ini banding universiti lain, mereka lebih matang, mereka lebih berinisiatif, dan mereka lebih sanggup bekerja lebih daripada graduan universiti lain. Jadi bah melanda, disruptive innovation pun datang. Kita boleh tenggelam. Tolong dah tenggelam. Kalau kita tak buat sesuatu, kita akan tenggelam. Jadi apa yang patut kita buat untuk menangani masalah ini? Pertama, kita kena memaksimumkan pengalaman pembelajaran, sebab online university tak boleh buat ni. Optimumkan penggunaan teknologi. Sebabnya kita boleh menumpukan perhatian kepada perkara-perkara lain. Perkara-perkara kognitif, perkara-perkara kognitif kita boleh sampaikan online, manakala yang bersifat insaniah, kemahiran insaniah seperti kepimpinan, kemahiran berkomunikasi, kemahiran menyelesaikan masalah yang kompleks, anticipate problem, ini kita boleh buat dalam classroom. Manakala kognitif part tu kita telah sampaikan online. Tujuan utama kita melahirkan tokoh dan pemimpin dan juga usahawan yang inovatif. Kita Universiti Penyelidikan, kita perlukan usahawan-usahawan yang akan memasarkan hasil-hasil research ni. Jadi kita jangan lagi berbicara pasal employability, tapi kita melahirkan tokoh dan pemimpin dan usahawan yang inovatif, yang create wealth, yang melahirkan kekayaan dan membuka peluang-peluang pekerjaan baru.
Jadi ini memerlukan perhatian semua pensarah-pensarah, kursus-kursus citra, kursus-kursus fakulti, jabatan, pusat dan program. Penekanannya adalah kemahiran insaniah. Manakala kognitif kita sampaikan online ya. Jadi kita di sana ada citra, UKM, shaping the mind, building the characters, tapi ini bukan terhad kepada pensarah-pensarah citra UKM ya. Kita semua kursus-kursus yang ada di fakulti dan juga di jabatan-jabatan, di pusat-pusat perlu memikirkan pasal shaping the mind, building the characters of our students ya. Jadi ada beberapa contoh kaedah-kaedah pengajaran inovatif yang kita boleh laksanakan, misalnya flip classroom, teaching naked, ini bukan saya masuk bertelanjang dalam classroom ya, peer instruction, work based learning dan kursus-kursus usahawanan yang melahirkan usahawan inovatif ya. Jadi matlamatnya adalah kita nak melahirkan tokoh-tokoh dan pemimpin dan juga usahawan yang inovatif ya. Jadi flip classroom ni sebenarnya adalah kita terbalikkan. Dulu kita mengajar dalam classroom, sekarang ni kita punya sarahan adalah di rumah. Dan di classroom dalam bilik darjah kita lebih kepada membincangkan problem dan menyelesaikan masalah. Teaching naked maksudnya bukan nak masuk dalam kelas tu telanjang, tapi kita masuk ke kelas tu jangan bawa apa-apa kecuali pakaian begitu memakai baju. Jadi teknologi digunakan di luar kelas supaya pelajar bersedia dengan baik sebelum masuk ke kelas dan perbincangan interaktif dilakukan dalam kelas ya. Jadi kita banyak menanyakan soalan dan mungkin gunakan vote ya. Ini dalam peer instruction pun lebih kurang sama juga ya. Semuanya bahan-bahan kognitif dibuat dalam atas talian. Kemudian dalam classroom kita banyak menanyakan soalan dan biarkan pelajar-pelajar kita berbincang satu sama lain, dan of course kita sebagai pensarah kita boleh membimbing perbincangan itu ke arah yang kita kehendaki. Work based learning ya. Jadi ini dah beberapa universiti telah melakukannya. Of course Open University memang dah membuatnya, tetapi universiti yang biasa, yang konvensional pun juga banyak melakukannya. Mungkin dalam satu semester mereka hanya 2-3 minggu, paling banyak 4 minggu dalam kampus, dan selebihnya mereka terus pergi ke industri. Dan semua kognitif part itu dibuat melalui online, dan penilaian dibuat secara autentik. Maknanya kalau misalnya kebolehan pelajar untuk mereka bentuk jalan raya, maknanya dia benar-benar memang telah boleh mereka bentuk jalan raya. Dia tak perlu dibuat dalam peperiksaan ya. Dan kita juga kena melihat channel-channel pelajar-pelajar kita. Ada pelajar suka visual, melihat, maknanya kita banyakkan gunakan video, gambar-gambar. Ada juga auditory kan. Auditory ni mereka suka mendengar lecture dan mungkin nyanyian-nyanyian kan. Kemudian kinesthetic, do it, maknanya dia learning by doing. Semua channel-channel ni kita kena manfaatkan supaya pelajar-pelajar kita belajar dengan sebanyak yang mungkin semasa mereka berada dengan kita ya. Jadi sekarang datang, kita mesti bersedia. Kalau tak kita tenggelam ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.